Woo. Wait. Assalamualaikum. Salam. Lama ya tunggu. Apa tunggu seorang ni? Assalamualaikum. Lama tak nampak awak ah. Salam. Ni kaki-kaki tengah on point. Yes. Kaki nak berlumba semua ni. Ah, Kevin, tak ada. Mana tu? Si Ijen. Ha, Ijen kata anak buah dia last minute emergency call. Baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Share Rich Packs. Penat. Penat. Hari ni sebenarnya ride dia nak santai-santai Aku lah. Aku. Hari ni nak relax sepatutnya. Sebab ini aku nak review meter baru. Tanya ada Amar. Tunggu nanti jalan belakang. Hari ni kita tengok meter lah. Tengok sikit lah. Ada speed, ada power. Power ni kena pakai power meter. Tak pakai power meter tak dapat. Cadence ada juga, tapi kena pakai cadence sensor. So untuk video hari ni sebenarnya aku nak review meter Cospo. Ni antara meter yang paling baloi dalam market. Ada GPS, ada semua function yang korang nak. Cuma dia tak customizable lah. So nanti kan balik rumah nanti kita tengok lah. Sebab ini ride pertama aku lepas aku kena Covid. Dia agak cungap sikit. So ok lah. Tim Rafa. Anik penat tu. Hari ni sebenarnya kita orang dah start puasa. Kita ride bulan puasa. Member kat belakang dah nangis dah. Tapi kena tinggal tu, sial lah. Macam mana? Dah tinggal. Habis nampak rotate. Ada pendek, ada panjang. Awak dah tak konsisten dah. Hari aku dah kibat lagi laju saja. Sial lah tu. Alah tak kurang lah. Relax oh. Bahan lah tadi. Ni okey lah meter ni. Apa ucapan ni? Angin terlalu kuat. Okey. Saya tak kuat. Apa ucapan ni? Abang tak terror tapi abang try. Mantap. Dah on. So ini sebenarnya ride untuk test meter je. Pakai meter ni. Lepas tu aku ada juga dia punya heart rate monitor. Best guard sebenarnya pakai menatang ni. Cuma benda ni kau kena charge. Lepas tu charger dia nanti aku tunjuk lah kat rumah. So cuma ni bateri dah habis. Aku lupa cas. Betul-betul lah. Tukar rambut tu. Okey tak okey? Tak okey. Macam ni exterior. Diorang banyak ni lah, intermediate sprint. Kita ada sprinter kat sini. Ni domestic sprinter. Kita duduk belakangnya ini. Jangan buat kerja. Mak, apa kata-kata hari ni, Mak? Tak lah, aku tak faham tu lah itu lah. Apa dah laju. Penat je lah. So, jom lah kita balik lah. Dah panas, hari ni panas sikit lah. Tadi mendung-mendung tapi punya panas ke lah. Jom. Cerita dia macam ni. Kita dah kena drop. Kalau dah drop, aku pun dah drop. Alang-alang tu kita minum-minum dulu. Tau? Dia orang tak tahu lah. Apa masalah dia orang pun tak tahu lah. Ni antara salahnya, salah pilih kawan. Ini salah pilih menu lah sebenarnya. Kan nak buat review meter dengan recover je. Tapi dia orang pergi bantainya speed macam anak syaitan. Tak tahu lah. Okay lah, jom lah kita balik.
Minum-minum jap. So kita balik lah. Ni geng-geng speed anak syaitan. Kata nak makan buah. Kita dah berhenti sini lah. Nak waktu dulu kat depan tu. Weh. Hari ni aku tak kuat sangat. Kau dah lebih lagi. Kau aku bantai je sebab Kat lu. Kat lu. Sekarang tengah sing. Power ke? Okay, so aku hari ni dah seharian dengan meter Cospo ni. Aku tak tahu nama dia Cospo ke Cuspo ke, tapi lebih kurang macam tu lah. So ini adalah model BC107. Okay, sebenarnya ini adalah entry level punya meter, tapi bagi aku punya based on experience aku, first time experience using, dia memang sangat-sangat reliable lah. Yang paling best sekali adalah bab dia punya bateri lah. So dia punya bateri memang agak panjang, kau boleh pakai lama lah. So kalau dia, yang dia claim adalah 28 jam. Bagi aku itu antara tempoh penggunaan yang paling best lah. Sebab meter-meter lain, contohnya aku punya Garmin pun, dia punya penggunaan dia, kalau kita nak pergi touring ke apa ke, dia memang akan cepat habis bateri. Lagi-lagi kalau kita guna dia punya GPS navigation tu, memang lagi cepat bateri, habis bateri lah. So pakai meter ni, dia kekurangan dia cuma dia tak ada GPS punya navigation lah, tapi dia punya speed adalah menggunakan GPS lah. Aku akan explain satu-satu lah apa benda yang aku suka dengan meter ni dan apa yang aku macam kurang suka sedikit lah. Yang pertama sekali, dia punya screen adalah 2.3 inci. So bagi aku dia memang cun-cun je lah. Dia tak besar sangat, dia tak kecil sangat. Lepas tu dia punya display pun memang terang lah. Walaupun cahaya matahari memang terang, tapi dia punya, apa yang korang nampak, dia punya display memang masih jelas lagi. Tak ada masalah lah bagi aku kat situ. Lepas tu yang paling best pula adalah dia punya butang. Butang dia, position butang dia yang dekat atas ni, bagi aku dia lebih senang untuk korang tekan. Dia kata korang nak tekan untuk lap, ataupun korang nak tekan untuk start stop, ataupun korang nak tekan untuk dia punya settings. Tadi masa aku nak pergi adalah betul-betul first time aku guna, dan aku setting semua atas basikal, dan aku setting guna button dia lah. Memang dia punya penggunaan memang sangat senang. Untuk dia punya setting pula, penggunaan setting dia menggunakan sistem program. So ada P1, P2, P3, P4, P5. So dia setiap program tu adalah untuk setting yang berbeza lah. So P1 contohnya untuk korang connect korang punya sensor, P2 untuk cari korang punya wheel size, lepas tu P3 adalah yang lain-lain lah. Contohnya ada untuk korang set korang punya unit, korang ada set korang punya power, korang boleh juga untuk set korang punya jam. So dia berbeza-beza lah. So aku akan tunjuk juga benda tu dekat aku punya screen lah sekarang ni. Ok, lepas tu bestnya dia punya mounting. Mounting dia agak stabil. Mounting dia memang agak stabil. Lepas tu dia menggunakan sistem macam Garmin. So senang lah. Tak adalah korang terkapai-kapai nanti andai kata korang nak cari third party punya mounting. So dia punya penggunaan tu lagi senang lah. Dan yang paling best sekali, memang dalam dia punya packaging dia memang dah sediakan sekali lah untuk dia punya mounting tu lah. Korang ada mounting yang boleh lekat kat handlebar, ada juga mounting yang macam barfly tu, yang terapung tu. So korang tak payah nak beli dah. Memang kalau korang beli, memang korang akan terus dapat. Itu sahajalah bagi aku. Lepas tu dia punya bentuk pun, bentuk dia dan dia punya build quality bagi aku memang sangat-sangat okey lah. Walaupun ni sebenarnya entry level punya bikecom saja, tapi dia punya build quality memang aku boleh kata cun-cun lah. Harga dia pun tak terlampau mahal. Kalau korang tengok dekat website Cospo sendiri, ataupun cari dekat Shopee ke apa ke, memang harga dia sekitar RM200 ke RM230 sahaja untuk dia punya komputer ni lah. Dan dia punya function memang fully function. Semua ada. Korang nak cari power ada, korang nak cari cadence ada, korang nak cari heart rate monitor ada, korang nak cari gradient, semua ada. Tak ada masalah. Apa yang korang nak untuk bukan profesional, golongan biasa macam aku, macam korang. So untuk orang biasa macam kita yang tak perlukan navigation apa semua, memang cun-cun je lah benda ni. Semua function yang korang nak, semua ada. Dan korang tak perlu nak bazirkan duit yang terlalu banyak, sampai RM1,000, RM2,000 untuk bikecom saja. Okey, dan seterusnya dia punya bentuk. Dia punya bentuk pun sebenarnya dia dah opt dengan bentuk yang aerodinamik lah. Aku boleh kata bentuk dia agak aerodinamik jugalah untuk bike komputer yang harga dia tak terlampau mahal, ataupun bike komputer yang entry level. Sebenarnya bentuk dia ni dah memang boleh kata cantik lah jugalah. Kalau kita nak memandang dari segi nilai estetika dia lah. Okey, seterusnya aku pergi pula benda yang aku kurang suka dengan
meter ni lah. Yang pertama sekali adalah dia tak customizable lah dia punya data pages. So dia punya data pages tu dia ada 3 jenis. Yang pertama sekali, kalau kau tekan data yang pertama adalah yang now, maknanya yang ongoing. Kalau speed dia speed yang ongoing, kalau power dia power yang ongoing, kalau korang punya cadence yang ongoing. Lepas tu dia ada juga, kalau kita pergi page sebelah ni dia cerita pasal average. So average speed, lepas tu average cadence, average heart rate, average power. Lepas tu yang seterusnya dia ada page untuk max. Page max ni pula dia menunjukkan benda-benda yang maksimum lah. Contoh kalau korang punya speed yang maksimum, kalau heart rate maksimum, cadence maksimum, power maksimum. Dia macam tu saja. So andai kata aku nak campurkan yang ongoing dengan yang contohnya aku nak tengok dalam page ongoing tu tapi aku nak letak average speed, tak boleh. Sebab dia page yang berbeza-beza lah. Dan benda tu kau tak boleh nak customize. Dan seterusnya dia masih menggunakan kabel USB yang macam Android phone tu lah. Phone yang lama-lama sikit lah, Android yang sebelum ni punya lah. So bagi aku, sebab sekarang ni semua orang pun dah pakai Type-C, so dia punya kabel tu memang agak susah sikit lah. Dia tak compatible lah. Contoh kalau korang pakai phone Type-C, lepas tu korang nak cari kabel dia ni memang agak beza lah, payah sikit lah kalau nak cari sekarang ni. Memang kalau nak cari kabel tu sebenarnya murah je pun, tapi bagi aku kalau dia pakai Type-C sebenarnya lagi cun lah. Mungkin kalau kita data transfer pun dia akan lebih laju apa semua kan. Bagi aku, ya, kalau dapat pakai Type-C lagi handsome lah. Okey, aku rasa itu saja kot benda yang aku suka dan aku tak suka. Dan kini adalah part yang paling penting sekali. Part yang paling penting sekali, dia boleh connect dengan Strava. Lepas tu dia punya setting, kalau korang nak setting guna phone pun boleh. Korang gunakan Cospo Ride sahaja. Dia punya application tu nama dia Cospo Ride. Dan yang aku paling suka, interface untuk dia punya application tu memang sangat-sangat cantik lah. Dia punya interface dia memang cun lah. Kalau korang tengok dia punya data semua cun-cun je. Dia ada tunjukkan semua data yang korang nak. Dan paling best, dia punya synchronization untuk korang upload data kepada phone korang memang sangat-sangat laju lah. Sebab sesetengah byte komputer yang murah-murah, aku ada pakai juga sebelum ni, dia punya synchronization dia memang agak lambat. Kau nak tunggu upload pun bolehlah, kau sempat tidur dulu, kau sempat makan dulu sepinggan, lepas tu baru siap upload. Tapi untuk yang ni, untuk first time using aku, memang aku tak rasa satu masalah lah. So memang bagi aku memang tak ada masalah dan memang sangat cun lah. Aku boleh kata aku pun akan gunalah benda ni lah. Mungkin kalau aku guna untuk touring, aku guna naik gravel bike ke mungkin, ataupun mountain bike ke, aku lebih akan pakai komputer yang ni lah. Sebab dia lebih simple dan dia lebih senang lah untuk kita jaga dia punya bateri apa semua kan. So tak payah nak charge selalu. Untuk harga dia macam aku cakap tadi, harga dia sekitar 200 ke 230 ringgit macam tu korang boleh dapat lah. Bagi aku harga dia memang sangat berpatutan. Harga dia kena dengan apa yang korang dapat. Dan dia punya function memang sangat-sangat best lah semuanya. So aku rasa itu saja kot untuk review aku menggunakan meter ni lah. Untuk pengetahuan korang, aku ni orang biasa je macam korang juga. Aku ni bukan profesional, bukan pro mekanik, pro rider, bukannya siapa-siapa. Cuma orang biasa je. Bezanya cuma aku record video dan aku bagi tahu kat korang je benda ni best, benda tu best. So bagi aku, untuk penggunaan orang biasa macam aku, this is enough lah. Terbaik dah benda ni sebenarnya. So kadang-kadang ada orang dia nak pakai yang mahal-mahal tapi dia pun tak guna semua function. Sebab kalau kita nak ikut pro rider punya preference, diorang menggunakan benda yang berbeza. So penggunaan diorang dengan apa yang diorang perlukan tu berbeza. Kalau kita orang biasa ni, kita nak guna benda-benda yang basic je. Bukannya kita nak train pakai power melampau-lampau, kita nak train macam-macam. So bagi aku, kalau korang ada duit, korang nak beli mahal-mahal boleh. Tapi kalau korang bajet cukup-cukup je, this is the best. Aku rasa ni pun dah mencukupi dah sebenarnya. So aku rasa itu saja kot untuk video kali ni. Terima kasih korang boleh support atas video aku. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe kalau korang rasa video ni bermanfaat. Kalau korang rasa video aku ni best. Dan yang paling penting sekali, jangan lupa tekan butang loceng dekat bawah sana. Untuk korang nak tengok dia punya website Cospo ni, aku ada letak dekat link description down below. So kalau korang minat, korang boleh check it out dekat situ. Ok lah, aku rasa itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita akan jumpa dalam next video. Assalamualaikum dan gerak lu guys.